Baik, kita boleh mulakan Suratul A'raf ayat 185. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam dan adakah tidak yanzuru mereka melihat fi malakuti pada kerajaan as-samawati langit-langit wal ardi dan bumi wama dan apa yang khalaqa telah menciptakan ia Allahu oleh Allah min syai'in daripada sesuatu wa'an dan bahawa asa boleh jadi an bahawa yakuna adalah ia qad sungguh iqtaraba telah dekat ia ajaluhum oleh ajal mereka Fabi ayyi maka dengan yang manakah hadisin cerita ba'dahu sesudahnya yu'minun mereka beriman. Ayat yang ke-186 ya. Man barang siapa yudlil ia sesatkan Allahu oleh Allah fala maka tidak ada hadiah yang dapat memimpin lahu baginya wa yadharu dan ia biarkan wa yadharuhum dan ia biarkan akan mereka fi tughyanihim dalam kedurhakaan mereka ya'maun mereka buta meraba-raba. Ayat yang ke-187 Yas'alunaka mereka bertanya akan engkau anis sa'ah dari hal hari kiamat ayyana bilakah mursaha berlakunya Kul katakanlah oleh engkau innama sesungguhnya tidak lain ilmuha ilmunya inda di sisi Rabbi Tuhanku
La yujalliha, tidak ada ia jelaskan akannya. Tidak, ia tidak saya cukuplah. Tidak ia jelaskan akannya. Liwaqtiha, bagi waktunya. Illahu, melainkan dia. Sakulat, telah berat ia. Fis samawati, di langit-langit. Wal ardi, dan bumi. La ta'tikum, tidak ia datang kepada kamu. Illa baghtatan, melainkan tiba-tiba. Yas'alunaka, mereka bertanya akan engkau. Ka'annaka, seolah-olah engkau. Hafiyun, yang mengetahui. Anha, darinya. Qul, katakanlah oleh engkau. Innama, sesungguhnya tidak lain. Ilmuha, ilmunya. Indallah, di sisi Allah. Walakinna, dan akan tetapi. Aktsaron nas, kebanyakan manusia. La ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Saya semula pada ayat yang ke-185 ya. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi. Dan adakah tidak mereka lihat pada kerajaan-kerajaan langit-langit dan bumi. Wa ma khalaqallahu min syai'in, dan apa yang telah ia ciptakan oleh Allah daripada sesuatu. Mana orang-orang yang kufur ini, tidakkah mereka memperhatikan kerajaan langit dan bumi, ya, dan segala apa yang terkandung pada langit dan bumi, iaitu sesuatu yang ada pada langit dan bumi. Adakah mereka tidak perhatikan, mereka tidak lihat, sehingga menuduh Muhammad itu seorang yang gila? Sebagaimana ayat 184. Dituduhnya Muhammad itu ya, sebagai ya, seorang yang gila. Ya, tidakkah mereka perhatikan bahawa Muhammad itu bukan gila? Dia adalah seorang pemberi ancam sebagai Rasul yang terang. Mereka tidak lihat ke ya, kerajaan langit-langit dan bumi, dan apa yang Allah telah ciptakan daripada sesuatu. Wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum, dan bahawa boleh jadi bahawa ia ada, sungguh telah hampir ia atau telah dekat ia oleh ajal mereka. Boleh, kalau kita susunkan, boleh jadi ajal mereka dah sampai, dah dekat. Ya. Mereka tidak ketahui ya, ajal mereka ataupun kebinasaan mereka dah dekat.
dengan kedudukan umur sudah menghampiri kepada ajal. Ya, dan kebinasaan itu juga dikatakan sebagai ajal. Mereka tidak tahu bahawa boleh jadi ya ajal mereka itu sudah hampir. Mereka tidak mahu lagi mengakui kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Fabi ayyi hadis ba'dahu yu'minun? Maka dengan yang manakah cerita sesudah Al-Quran ini yu'minun, mereka beriman. Ya, persoalannya nak percaya dengan cerita mana lagi selepas Al-Quran ini? Kalau dah Al-Quran tak nak dipercayai, cerita apa lagi nak dipercayai? Itulah soalan dia. Ya. Sebab itu, ya, hukum kalau kita tak percaya kepada Al-Quran ni, hukumnya dah kufur. Ya, dah kafir. Kita tak percaya cerita yang ada dalam Quran. Jadi, ya, kalau dah tak nak percaya dengan Quran ni, cerita apa lagi yang kita nak percayai, yang boleh nak diakui? Itulah persoalan dia. May yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa ia sesatkan oleh Allah. Itu barang siapa ni huruf jazam dan syarat. Sebab itu yudlilil ni dia madzum. Madzumnya pada lil, yudlil. Kerana nak disambungkan dengan alif lam tu, jadi tak nampak mati. Yudlilillah. Ya. Sebab hukum fi'il mana? Fi'il mudhari' dia tidak ada hukum baris bawah, akhir. Jadi yang tak ada hukum pada dia, maka diletakkanlah baris bawah. Kalau letakkan atas, dah ada hukum mansub. Baris mati, dah ada hukum madzum. Jadi nak meringankan bunyi, maka dibunyikanlah yudlilillah. Ya? Asalnya yudlil, yudlil Allah. Macam tu. Ya? Jadi nak meringankan bunyi, maka diletakkanlah baris yang tidak ada hukum pada fi'il mudhari'. Apa yang tidak ada hukum pada fi'il mudhari'? Baris bawah. Fi'il mudhari' mana ada baris bawah? Ya, tak boleh baris bawah. Yang boleh baris bawah isim. Hadisin, Allahi, boleh baris bawah. Ya. Fi'il mudhari' dia tidak ada hukum baris bawah. Jadi yang tak ada hukum itulah diletakkan sebagai meringankan bunyi. Ya, mana jawab di sini? Kalau ada fala hadiyalah, ya, fala hadiyalah. Jadi jawapannya dekat. Ya, barang siapa ia sesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memimpin baginya. Kenapa kita terjemah tidak dapat? Tidak dapat, ya. Sebab tengok, lepaslah isim itu berbaris atas hadiah. Hadiah. Jadi menunjukkan la ini namanya la nafi lil jinsi. La ni menafikan segala jenis. Jadi tak ada siapa yang boleh pimpin. Kalau Allah dah sesatkan, tak ada siapa lagi boleh pimpin. Itulah penekanan dia sebenarnya. Macam kenapa kita baca la ilaha, padahal boleh la ilahu. Ya, kenapa la ilaha? Sebab ya, la itu la nafi lil jinsi, menafikan jenis. Jadi jenis-jenis ilah, jenis-jenis Tuhan dinafikan. Illallah melainkan Allah. Kalau di sini la hadiah, ya, jadi nafikan segala hadiah. Hadiah ni segala pimpinan. Tak ada siapa boleh memimpin kalau Allah dah sesatkan. Itu maksudnya. Ya. Jadi lepaslah kalau isim tu berbaris atas. Itu nak menunjukkan la nafi lil jinsi. Tapi kalau la biasa, la makna tidak biasa, dia tak perlu baris atas. Ya. Macam kita baca awal surah Baqarah kan. La raiba fihi raiba. La raiba. Kenapa dibaca raiba? Padahal boleh raibu. La raibu boleh. Nak menunjukkan bahawa la tu la nafi li jinsi, menafikan jenis ragu. Tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya menafikan bahawa Quran itu ada keraguan. Tidak ada satu pun keraguan dalam Quran itu. Itu mana?
Zalikal kitabu la raiba fihi. Ya. Baik, kemudian wa yadharuhum, dan ia biarkan akan mereka fi tughyanihim, dalam kedurhakaan mereka, ya'maun, mereka buta meraba-raba. Ya, kalau dah pimpinan Rasul dah tak nak diikut, cerita Al-Quran dah tak nak didengar, apa lagi? Allah akan biarkan mereka mengikut kedurhakaan mereka. Mereka buta meraba-raba ni takkan nampak jalan kembali taubat. Tak ada. Mana jalan untuk taubat tu tak nampak. Itu mana buta meraba-raba. Kematiannya dalam keadaan mudillin, orang-orang yang sesat. Jadi dia tidak akan jumpa jalan petunjuk. Sebab petunjuk tu dia dah nafikan, maka dia tidak akan nampak lagi jalan petunjuk dan jalan taubat. Itunya hujungnya ya'mahun. Ya'mahun ni maknanya dah buta meraba-raba, dah tak nampak lagi jalan nak bertaubat. Macam tu. Kalau dia nak bertaubat pun, bila ajal dah sampai ke halkum, nak dicabut macam tu, masa tu dia pun nak bertaubat. Masa yang tak diterima taubat tu, masa tu dia taubat. Kalau nak tahu, contohnya macam Firaun, masa tu juga dia dah tahu kematiannya tu, masa itulah dia nak bertaubat. Itulah saat yang tak diterima taubat. Kalau nak tahu macam itulah. Yas'alunaka anis-sa'ah. Mereka bertanya. Mereka di sini mengikut asal tafsir ni ialah penduduk Mekah masa itu. Penduduk Mekah ni dia tanya tentang hari kiamat. Sa'ah ni maknanya hari kiamat. Ayana mursaha. Bilakah berlakunya? Bila berlaku hari kiamat tu? Jadi mereka bertanya kepada Nabi. Sebab salah satu daripada dakwah Nabi, kita suruh percaya kepada adanya hari kiamat. Jadi orang-orang kafir ni tanyalah kepada Nabi, bila berlaku hari kiamat tu? Qul, katakanlah oleh engkau, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya tidak lain ilmunya di sisi Tuhanku. Maknanya yang mengetahui bila berlaku kiamat itu tidak lain hanya Allah sahaja. Tuhanku saja yang tahu ilmu itu. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ia jelaskan akannya bagi waktunya melainkan dia. Nabi hanya memberitahu tentang tanda-tandanya. Tapi bila masanya tidak ada Nabi tahu. Sebab tidak ada dijelaskan waktunya bila. Tapi hanya menunjukkan tanda-tanda kiamat itu datang, itu diberitahu oleh Nabi kita. Datangnya Nabi Isa, turunnya Nabi Isa, itu dah dekatnya hari kiamat. Lebih kurang Nabi Isa 40 tahun memerintah. Lepas tu tak lama akan berlaku kiamat lah. Dan matahari bila dah terbit daripada barat, itulah tanda pintu taubat, pintu iman dah ditutup. Kecuali orang yang sudah bertaubat lebih dahulu dan beriman lebih dahulu. Kalau masa tu baru dia nak taubat, nak beriman, dah tertutup. Pendek kata, buku dah tutup. Sakulat bis samawati wal ardh. Telah berat ia pada langit-langit dan bumi. Maknanya langit dan bumi dan langit ni dah berat menanggung segala isinya. Maknanya dah berat menanggung isinya. Macam itulah ibaratnya kalau kalau rumah dah bebanan dia dah terlampau banyak di atas tu boleh roboh. Ibaratnya macam tu, bumbung tu boleh roboh. Jadi ibaratnya macam tu. La ta'tikum illa baghtatan. Tidak ia datang kepada kamu melainkan tiba-tiba. Hari kiamat datangnya sesuatu yang manusia
Ya, tak boleh nak sangka. Tiba-tiba datang. Ya. Bukan ada contohnya misal kata ya, ada gelombang besar datang. Maknanya dah dapat dibagi tahu adanya gelombang besar, tak ada. Datangnya tu secara tiba-tiba mengejut. Ya. Macam kadang kita sangka ya, tiba-tiba hujan. Mendung tidak hujan. Jadi itu dikatakan baghtatan. Ya, tiba-tiba. Ya, biasanya kadang kalau fitrahnya hujan ni kan ada tanda mendung, angin, petir, ya. Tapi dengan tak ada bunyi petir, tak ada mendung, tak ada, tiba-tiba hujan. Itu namanya baghtatan. Jadi hari kiamat itu ya akan berlaku sedemikian. Yasalunaka ka'annaka hafiyun. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, seolah-olah engkau hafiyun. Ya, hafiyun ni maknanya ya dengan makna alimun, makna yang mengetahui. Seolah-olah Nabi ini ya mengetahui kiamat itu. Nabi menafikan juga. Qul, katakan oleh engkau ya Muhammad, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya tidak lain ilmunya di sisi Allah. Kenapa diletakkan perkataan innama? Innama saya katakan ya, dalam pelajaran nahwu ni dikatakan adatul hasri. Adatul hasri, adat ya, adat hasri makna pekakas. Ya, pembatas. Hasri itu makna pembatas. Macam illallah, melainkan Allah, illa tu. Illa tu dikatakan adatul hasri. Maknanya adat tu alat. Ya. Kemudian hasri itu pembatas. Jadi dikatakan alat pembatas ataupun huruf pembatas. Jadi innama di sini ya diletakkan sebagai ya kata pembatas atau huruf pembatas. Sesungguhnya tidak lain, mana tak ada lain lagi yang tahu ilmunya hanya Allah. Indallah. Jadi Nabi tetap menafikan, dia pun tak tahu. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui. Ya, mengetahui berlakunya ya apa kiamat itu. Manusia sentiasa dalam kelalaian. Ya, tak mengetahui bahawa ya, ajal dan kiamat itu sebenarnya sudah mendekati. Baik ya, kita tengok tata bahasanya sedikit tentang kalimah-kalimah yang perlu kita ulang kaji ya. Daripada ayat 185 ya. 185 ni kita nak cari perkataan malakut ya. Malakut ni kalau kita nak cari dia punya 3 huruf, dia apa hurufnya? Mim lam kaf ya. Dia tak boleh mim lam kaf ta ya. Jadi kita kena cari mim lam kaf ya, dia daripada perkataan malak ya. Agak-agak kita cari perkataan malak ya, daripada perkataan malak. Mim lam kaf, cuba cari perkataan mim lam kaf dalam kamus ya. Muka surat apa? Siapa jumpa bagi tahu Mim lam kaf. Jadi daripada perkataan malak, di situ kita akan jumpa perkataan malaikat pun daripada situ juga ya. Mim lam kaf itu salah satu daripada ya kita nak mengenal ya kalimah daripada kata-kata 3 huruf ya. Kalau kita tak tahu 3 hurufnya, sukar kita nak mencari dia punya wazan dia ya. Cuba tengok pada saat 398. Tengok 398 ya. 398 ya. 398 tengah-tengah tu, sebelah tengah kiri ya, ditulis malaka yamliku milkan, dengan erti mula-mula ialah perkataan milik, telah memiliki ia
Ya, malak. Yamliku malkan. Ya, ataupun milkan. Di masdar dia ada mulkan, ya, malakatan dan juga mamlakatan. Ya, mana-mana kita boleh gunakan masdar ini. Ya. Kemudian kita tengok bawah-bawah dia perkataan malaka. Ya, malaka. Jadi malaka di situ dengan makna ialah memiliki. Ya. Memiliki. Kemudian kita cari perkataan, ya, perkataan-perkataan malaikat. Di sebelah 399 sebelah kanan atas. Ya. Kita akan jumpa perkataan malakun, jamak dia malaikah. Jadi malaikat juga dengan daripada perkataan kita kena guna malaka juga. Jadi malakun. Jadi malakun satu malaikat. Jamaknya malaikah. Ya. Tapi kalau malikun muluk, jamaknya mulukun. Ini jadi raja. Macam Malik Al-Faisal. Malik. Ya. Tu jadi, ya. Kemudian kita cari yang dikatakan malakut. Ke bawah sikit. Bawah sikit sampai jumpa malakut. Kerajaan yang amat besar. Jumpa tak? Ke bawah sikit. Buku surat 399 tadi sebelah kanan. Kanan. Kita cari sampai jumpa malakut. Ya. Jadi malakut itu maknanya, ya, kerajaan yang amat besar, atau kita katakan, ya, kerajaan, ya, kerajaan. Ya. Jadi nak cari malakut ialah daripada perkataan malakah. Ya. Daripada malaka dengan makna memiliki, yamliku. Ya. Sebab itu bila kita baca Fatihah, kita baca Fatihah ada perkataan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin daripada perkataan Malik. Malik itu makna raja. Ya. Sebab itu dua perkataan Malik, kalau kita baca Fatihah pendek, ya, Maliki Yaumiddin, betul. Kita baca Maliki Yaumiddin pun betul. Kalau makna malikiyau tu, malik tu maknanya dari isim fa'il. Cuba tengok daripada malakut, bawah malakut. Bawah malakut, tengok perkataan malikun. Malikun. Lepas malakut tadi. Dalam kamus. Dalam kamus, bawah dia. Malakut, kemudian malikun, kemudian malikun. Mana yang memiliki. Jumpa tak dalam kamus? Jumpa, ya. Okey. Jadi, ya, malak, ya, malak dengan perkataan milik. Kalau malik mana raja. Kalau malik panjang ma itu yang memiliki. Jadi dalam Fatihah tu ada orang baca kadang Maliki Yaumiddin, kadang orang baca Maliki Yaumiddin. Dua-dua, ya, adalah betul mengikut qiraat. Ya, yang dikatakan raja itu Allah, yang dikatakan yang menguasai itu juga Allah. Ya. Kalau yamliku, apa fi'il amar dia? Yamliku. Fi'il amarnya apa? Imlik. Malaka yamliku imlik. Imlik. Jadi lik. Jadi imlik. Kalau nahinya la tamlik. La tamlik. Isim fa'ilnya fa'ilun. Malikun. Isim maf'ulnya mamlukun. Ya.
Mamlukun. Okey, itu satu perkataan. Satu lagi perkataan yang ada dalam ayat 185, perkataan iktaroba. Iktaroba ini berapa huruf? Cuba kira dulu berapa huruf. Nah, iktaroba ayat 185 tadi. Lima huruf. Jadi kita nak ambil 3 huruf. Jadi kalau ambil 3 huruf, dua huruf adalah penambahan. Jadi huruf yang betul-betul huruf dia yang mana? Qaf, roba. Jadi penambahan yang ada di sini alif dengan ta. Alif dengan ta. Wazan dia ialah ifta'ala. Ifta'ala. Jadi ifta'ala daripada fa'ala. Jadi penambahan alif dengan ta. Jadi kita kena cari perkataan qaf, ro dengan ba ya. Qaf, ro, ba. Ya. 305. Ya, okey, buka 305. Qaf, ro, ba. 305 kamus ya. Tengok perkataan sebelah kiri. Ini sebelah kiri tengah. Ya. Dia bukan tengah sangat ya. Betul, sebelah atas. Dia tak boleh bunyi ikut kita kepala kita koroba. Ya. Dia punya wazan sebenarnya koruba. Koruba. Qaf, ro, ba. Sebelah kiri tu, sebelah atas sikit ya, atas sikit. Ada dalam bracket tu koruba, yakrubu, kurban, kurbanan. Ya, dengan makna menghampiri. Ya, menghampiri. Ya. Jadi kemudian kalau kita nak cari iktaroba, sebab iktaroba itu penambahan. Jadi asalnya koruba. Cuba tengok bawah sampai jumpa iktaroba. Jumpa tak? Tengok bawah, ya. Bawah sampai jumpa iktaroba. Dia sendiri saja iktaroba tu. Hampir atau dekat maknanya. Cuba tengok ke bawah. Jumpa tak? Ya. Jumpa tak? Tak jumpa lagi. Ke bawah daripada perkataan koruba tadi, tengok bawah. Urutan bawah, bawah sampai jumpa iktaroba. Dia kedudukannya ada lapang sikit tu. Hampir dekat tu. Maknanya hampir dekat. Tu iktaroba tu. Jadi yang kita jumpa dalam Quran tadi iktaroba. Tapi kita kena cari 3 huruf dulu. Ya, 3 huruf dulu daripada perkataan qaf, ro, ba. Jadi barulah kita jumpa perkataan 5 huruf. Sebab 5 huruf tu penambahan. Ya, berasal daripada 3 huruf. Ya, penambahan alif dengan ta jadi 5 huruf. Ya. Dan dia juga boleh sampai kepada 6 huruf. Contohnya bawah iktaroba tu apa? Istakroba. Apa penambahan dia? Alif sinta. Alif sinta penambahan dia. Jadi dah 6 huruf. Jadi makna alif sinta ni biasa maknanya dengan makna minta. Ya, minta. Jadi kalau kita terjemahkan iktaroba telah minta dekat ia. Macam tu. Macam istaghfara telah minta ampun. Istaghfara. Jadi kebanyakan tambahan alif sinta itu dengan makna minta. Ya. Makna minta. Jadi telah minta dekat dia. Ia telah minta dekat ia. Ya. Begitu jugalah kalau kita perkataan dekat ini juga sampai kepada perkataan korban. Ya, korban. Bawah-bawah tu ada korban. Korban, korobin, maknanya ya korban. Ya, jadi kurbah tu maknanya pendekatan. Pendekatan.
Jadi kita jumpalah iktaroba tadi dengan makna hampir, dekat, ya. Okey. Kita balik kepada asal, perkataannya ialah qaruba yakrubu. Ya, qaruba yakrubu. Kalau kita nak jadikan amar apa? Yakrubu. Ukrub. Ukrub. Ya. Nahi dia la takrub. La takrub. Kalau isim fa'ilnya qaribun. Qaribun. Isim maf'ulnya makrubun. Wazan maf'ulun, ya. Maf'ulun, ya. Dan juga dia boleh juga isim fa'il dengan isim fa'il ya, ya. Qaribun. Kalau kita jumpa ya qarib dalam Quran, ya. Itu maknanya yang dekat. Ya. Itu isim fa'il. Jadi isim fa'il ni terkadang dia gunakan wazan fa'ilun. Terkadang dia guna wazan ya fa'ilun. Fa'ilun, qaribun, rahimun. Macam rahimun guna ya. Ya. Tapi kebanyakan daripada wazan yang tengah baris huruf tengah baris depan, kebanyakan wazan ini dia menggunakan ya, isim fa'ilnya. Contohnya qaruba ni ra depan ru kan. Ra depan ru ba atas ba, qaruba. Jadi isim fa'ilnya lebih menjurus kepada ya. Qaribun. Macam tu. Ya. Macam hasuna. Hasuna, ya. Hasinun. Macam tu. Hasinun, ya. Banyak kebanyakan fi'il macam tu. Fi'il yang tengah di baris depan. Fi'il madhi dia tengah di baris depan. Ya, dia punya isim fa'ilnya menjurus kepada ya. Qaribun. Sebab itu dalam Quran, ya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad dari hal aku, maka sungguhnya aku hampir. Aku ni dekat. Macam tu, ya. Baik, kita tengok lagi pada kedudukan kalimah yang ada dalam ayat yang kita baca tadi, iaitu perkataan hadisin. Hadisin. Hadis. Perkataan hadis tu daripada 3 hurufnya apa? Hadatha. Cuba cari perkataan ha, ya. Jim ha, ya. Ha dengan dal dengan sa. Cuba cari. Hal da dengan sa, ya. Baru kita boleh jumpa perkataan hadis, ya. Hadalsa. Ha kecil, ya, bukan ha besar, ha kecil, ya. Dia sebelum hara. Kena cari halda. Ya, tengok muka surat 68. 68 sebelah bawah, ya. 68 sebelah bawah dalam bracket. Cari hadalsa. Lepas hadalba, hadasa. Ya. Jumpa tak? Okey. Hadasa mudhari'nya apa? Hadasa yahdusu hudusan. Hudusan. Jumpa tak? Okey. Hadasa yahdusu hudusan. Maknanya ya berlaku terjadi. Ya, sebab itu perkataan hudusan ini ya boleh dikatakan sebagai benda yang baru atau yang baru berlaku, terjadi. Kemudian kita cari yang perkataan hadis, tengok ke bawah. Turun ke bawah sampai bawah. Bawah sekali.
Bawah sekali kita jumpa perkataan hadisun, jamaknya ahadis. Ahadis, ya. Jadi hadisun maknanya cerita ataupun berita riwayat. Ya, kalau jamaknya ahadis, maknanya cerita-cerita. Macam contohnya kita sebut hadis. Ya. Hadis tu maknanya hadis Nabi. Kalau hadis Nabi maknanya cerita daripada Nabi. Ya. Itu makna hadis Nabi. Jadi asal makna hadis tu makna cerita. Atas hadis tu, hadisun hudasa. Hadis juga ada makna lain yang baru. Ya. Hadis ada makna cerita, ada makna yang baru. Tengok ayat sebenarnya. Ya. Tengok ayat dia macam mana. Itu ya dikatakan kita mengambil kalimah daripada 3 hurufnya, perkataan hadis. Baik, sekarang kita jumpa perkataan asalnya ialah hadasa yahdusu, ya, hudusan. Hudusan, ya. Kalau kita nak jadikan fi'il amar yahdusu, tak, fi'il amar yahdusu. Uhdus, ya, uhdus. Nahinya la tahdus. Isim fa'ilnya isim fa'ilnya lebih menjurus kepada hadisun. Hadisun. Isim maf'ulnya mahdusun. Ya, mahdusun. Ya. Cuba tengok satu lagi dalam perkataan hadis ini, bila dia bertambah kalimah, ya. Dia bertambah kalimah, contohnya, ya. Tengok daripada perkataan hadasa tadi ke bawah sikit bunyi ahdasa. Ahdasa tu ada 4 huruf. Istahdasa. Lepas ahdasa tu depan dia istahdasa. Nampak tak? Apa penambahan istahdasa? Alif sinta. Jadi istahdasa ni daripada perkataan hadasa. Artinya kalau ada alif sinta ni lebih kepada makna yang bukan makna awal. Dia tak berubah makna. Boleh dikatakan maknanya telah minta ceritakan ia pun boleh. Alif sinta ni lebih kepada makna minta. Telah minta ceritakan ia. Boleh macam tu. Ya. Sebab itu dikatakan penambahan alif sinta ni lebih kepada makna minta. Kemudian sebelum istahdasa ada ahdasa, itu maknanya 4 huruf. Apa penambahan di sini? Ahdasa apa penambahannya? Alif. Alif. Alif awal. Awal. Ahdasa. Kan sebelah istahdasa tu, sebelah dia. Sebelah istahdasa tu kan ada ahdasa. Jadi ahdasa tu 4 huruf. Jadi 4 huruf kita tak boleh cerita, tak boleh makna dengan cerita saja. Boleh memaknakan telah menceritakan ia. Sebab dia ada 4 huruf. Telah menceritakan ia. Tapi kalau wazan dia, wazan kepada fa'ala, fa'ala, macam atas ahdasa tu, hadasa. Nampak tak? Atas ahdasa, hadasa. Nampak? Dalam kamus tu, jumpa tak perkataan ha alif dalsa, hadasa. Atas ahdasa, atas istahdasa, yang kita baru sebut istahdasa, bercakap-cakap,
Jadi bila wazan, ya, wazan panjang fa'ala, hadasa, daripada hadasa jadi hadasa, makna dia makna berganda. Macam contohnya kalau qatala jadi qatala, panjang qatala, maknanya telah berbunuh-bunuhan ia. Kalau hadasa telah bercakap-cakap ia. Mana wazan yang bunyi macam ni, macam fa'ala, wazan macam ni maknanya mesti berganda. Berganda. Kalau fa'ala mana buat kan? Mana buat. Tapi kalau fa'ala telah buat membuat. Telah buat membuat. Macam tu. Semua kalimah kalau dijadikan wazan sama macam ni, dia akan jadi makna berganda. Contohnya la'ibah makna main. La'ibah. Tapi kalau kita wazankan la'abah, panjangkan la'abah, telah bermain-main ia. Macam perkataan kalimah, ya, kalimah. Kalau kita bajikan kalama, telah berkata-kata ia. Telah berkata-kata ia. Jadi makna kalau wazan fa'ala panjang, macam hadasa, ingatkan makna dia mesti berganda. Berganda. Ya. Baik, kenapa dalam Quran makna qatala makna berperang, tak ada makna bunuh-membunuh. Jadi makna bunuh-membunuh tu maknanya perang. Jadi perang tak boleh seorang. Perang mesti ada lawan. Sebab itu wazannya qatala, panjangkan qa tu. Qatala. Asalnya qatala. Macam tu, ya. Jadala maknanya ialah jidal, berbantah. Tapi kalau panjangkan jadala, panjangkan ja tu jadala, macam hadasa, makna dah ganda. Apa maknanya? Berbantah-bantahan ia. Ya? Telah berbantah-bantahan ia. Macam tu. Ya? Itu kaedah sorof tu, kalau nak tahu. Ya? Dia punya perubahan pada makna. Ya? Baik, ya, dalam ayat seterusnya, ya, seterusnya, kita jumpa perkataan, ya, tughyanihim. Ayat yang 186. 186. Tughyanihim. Jumpa tak? Kedurhakaan mereka. Apa nak cari perkataan dia? Toghinya. Jadi toghinya ni dia tak bunyi togoya, dia bunyi togo saja. Sebab ya tu huruf mu'tal. Ya. Ta tu huruf mu'tal. Jadi cari to dengan rin. Ya. Toghin. Kemudian toghin ya. Ya. Jadi bunyilah dia togo. Ya. Tapi kalau nak dibariskan dia akan bunyi. Kalau kita nak wazankan, nak tahu fa'ala. Jadi fa'ala togoya. Macam tu. Ya. Jadi ya. To ain, lepas to ain toghin. Ya. Cuba tengok pada muka surat 206, cuba cari itu. Sampai jumpa toghin. Ya. Toghin alif, ya. Togo. Jumpa tak? Bawah sekali 206, bawah sekali kiri.
Toro. Toro alif ya. Jadi toro. Toro mudhari'nya yatagu. Kemudian masdarnya torwan ataupun turwanan. Ya, maknanya ialah ya melampaui batas, ya. Kemudian kita tengok ke bawah-bawah sampai atas balik. Sebelah muka surat 207 kanan atas, 207 kanan atas, tengok ke bawah. Bunyi togut. Togut. Ya. Togut, okey. Jumpa tak? Sebelah ni 207, muka surat 207 kanan atas nombor 3, baris 3. Baris ketiga. Togut. Jamaknya tawagit. Ya. Ini selalu yang disebut perkataan togut. Togut ni ialah ya yang melampaui batas. Kadang togut itu dimaksudkan syaitan dan togut itu dimaksudkan juga berhala. Dan juga dimaksudkan dengan yang disembah selain Allah, semua disebut taghut. Jamaknya tawagit. Tawagit, ya. Okey. Satu lagi bawahnya ini taghiya. Ya tagha, taghiyan, tughyanan. Tughyanan yang kita baru jumpa dalam Quran tadi. Perkataan tughyanan. Itu maknanya dia melampaui batas ataupun aniaya. Ya. Tughyan. Ya. Itu makna tughyanan. Ya. Jadi kalau nak cari perkataan tughyanan ni daripada perkataan tagha, cari tagha, ya. Ataupun taghiya. Taghiya, barulah kita jumpa perkataan tughyan. Jadi yang kita baca tughyanihim itu daripada perkataan taghiya. Ya. Taghiya. Dan juga daripada perkataan tagha pun jadi juga. Ya, sebab dia sampai kepada perkataan taghut. Ya. Jadi kita kalau nak ambil masdar tughyanan madinya apa? Taghiya. Ya, tughyanan. Ya, kenapa dia tughyan ni? Sebab dia ada huruf jar. Fi tughyan ni ada huruf jar. Kalau tak ada huruf jar, kita bunyikan secara sorob masdar, kita bunyikan ataslah tughyanan. Tughyanan. Sebab dia ada huruf jar, jadilah tughyani. Jadi jangan kita sangka bila kita baca masdar bunyi atas, semua dalam Quran bunyi atas. Tak. Dia ikut pada ayat lah. Kalau dia jadi majrur, ke bawah. Kalau dia jadi fa'il, ke depan. Ya, macam tu. Ya. Okey, kita dah jumpa perkataan tughyan daripada taghiya. Kita cari satu lagi perkataan ya'mahun. Ya'mahun daripada perkataan apa? Huruf 3 hurufnya. Ain, min, ha. Okey, kita sekarang cari ain, mim, ha. Ya. Jadi itu huruf asal ya. Ain, min, ha. Cari perkataan ain, kemudian mim, kemudian ha. Ya. Kalau siapa jumpa bagi tahu. Ya. Ain, mim, ha. Ya. Ini darin pula. Ain ni, cari ain. Ya. Dah jumpa. jangan give up. Jangan give up, cari lagi ya. Lepas ain cari mim ya. Lam mim waw. Lam mim waw. Cari tu ya. Ya, insya-Allah jumpa ya.
Ain, mim. Mim lepas apa? Mim lepas apa? Cuba cari daripada muka surat 250. 25, cari daripada mula 250 ni, cari. Ya. Ain, mim, daripada situ cuba cari. Ada tak? Ya. Ain, mim, ra. Ya. Cari ain, mim, qaf. Sambunglah macam tu. Ya. Jumpa tak? Ain, mim, lam. Ya. Kemudian ain apa? Lepas lam. Ya. Cari sampai ain, mim, nun. Nun, waw, ha. Macam tu lah. Ya. Ada jumpa tak? Ain, mim, ya ada. Dah jumpa tak ain, mim, ya? Amia. Cik, kita ambil ain, mim, ya dulu. Muka surat 251. 251 sebelah atas, baris nombor 5, 2, 4, 6, baris nombor 6. Ya, jumpa tak? Okey. 251 ya. Kita ambil perkataan amia. Amia daripada perkataan ami, amia, kemudian ya'ma, aman, ami, kemudian a'ma, kita jumpa perkataan a'ma bawahnya. Ta'amma pun jumpa. Ya, a'ma, ya. Ya, ya. Jadi artinya, ya, perkataan ini daripada perkataan buta. Ya. Perkataan buta. Telah buta ia buta. Ya. Kemudian aman, itu mana kebutaan. Ya. Dia punya masdar dia. Ya. Jadi amiha kita kena ambil cari dari perkataan amia. Ya. Amia tu lah daripada amia tu. Sebab dia tak ada lain daripada situ, tak ada keluar. Amia. Jadi perkataan itu daripada perkataan buta. Ya. Jadi perkataan buta, amia. Agak-agaklah kalau amia ya'ma. Kalau amar apa ya? Kalau amar ya'ma. Ini mu'tal. Kalau mu'tal ni, kalau kita jumpa mudhari'nya ya'ma, macam mana nak buat fi'il amar dia? Ni mu'tal akhir. Cuba buat. Boleh tak? I'ma. I'ma. Jadi i'ma ejaannya alif ain mim ya. Ya tu buang. Alif ain mim. I'ma. Nahinya la ta'ma. Buang juga dia punya ya akhir tu. Mu'tal akhir dia. Ejaannya lam alif ta'ain mim, la ta'ma. Isim fa'ilnya amiyun. Ya. Isim maf'ulnya ma'muyun. Kalau ikutkan baris betul ma'muyun. Ya. Baik ya, kita punya kuliah sampai sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula. Alhamdulillah hari ini kita dapat ganti hari Sabtu lepasnya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada pelajaran tadi insyaAllah.